uh, rakan-rakan kamu semua yang lain masuk. Sekejap cikgu sharekan skrin untuk kelas kita pada malam ni lah. Sekejap semua dengar suara cikgu. So cikgu harap semua dengar dengan jelas lah suara cikgu pada malam ni. Kalau rasa tersekat ke, suara slow ke, nanti kamu semua boleh bagi tahu. Sekejap. Okey, dengar. Okey. Seperti yang semua tahu, pada malam ni cikgu bagi sedikit bahan yang kita nak bermula pada malam ni sehinggalah tempoh kamu semua dah nak dekat dengan trial, betul tak? Percubaan. Jadi maka untuk malam ni kita akan cuba buat soalan-soalan yang kita boleh skor ataupun yang kita dah belajar. Maknanya kita nak ulang kaji melalui jawab soalan berdasarkan daripada soalan trial. Jadi cikgu nak kamu biasakan jawab soalan melibatkan trial ni lah. So malam ni kita akan buat trial percubaan Kelantan kertas 2 pada tahun lepas 2022. Maka malam ni cikgu cadang nak tengok kepada bahagian A. So semua ready, semua nampak yang cikgu sharekan tu. So cikgu harap semua dekat tangan masing-masing ataupun di hadapan masing-masing ada pen, ada kertas. Lepas tu mari kita jawab. Okay, so kita tengok kepada untuk bahagian A, untuk pengetahuan awak semua, bahagian A ni kita akan ada beberapa soalan lah. So nombor 1, A ni melibatkan set. Jadi senaraikan subset bagi set K. Diberi set K ada 4, 9, 14. Apa maksud subset? Subset ni adalah apa? Semua yang ada di dalam set K. Nak tahu subset ni simbolnya apa? Simbol subset ni adalah bentuk macam C ni. Betul tak? Ni ialah simbol subset. Nak tahu bilangan subset, contohnya ada berapa unsur? Kita tahulah unsur di dalam set K kita ada 3 unsur. 4, 9 dengan 14. Ni kita nak cari ada berapa subset di dalam set K. Kita akan menggunakan formula di mana N kuasa dengan 2. Maksudnya N ni bilangan unsur. So, maka dekat sini kita dapat 3 kuasa 2. Bila 3 kuasa 2, kita akan dapat berapa? 3 kuasa 2? 9. Maka mari kita tengok betul ke kita dapat. Okey. So mari kita buat. So subset K. Siapa tahu subset K ada berapa? So kena ada set lah. 1, 4. Unsur 4. Dan 2 kita ada unsur 9. Dan kita ada unsur 14. Di mana boleh jadi juga di dalam set K boleh jadi juga ialah 4 dengan 9, 4 dengan 14. So lagi boleh jadi adalah apa? 4 dengan 9. Boleh jadi 4 dengan 14. Dan boleh jadi juga adalah apa? 9 dengan 14. Boleh?
9 dengan 14. So cikgu boleh ke 9 dengan 4? 9 dengan 4. Kita dah tak boleh tulis. Kenapa? Sebab dah ada 9. So, boleh jadi juga subsetnya adalah 4, 9, 4 14. So ni ruangan dia, cikgu buat kat sini. So lagi kita ada apa? Set kosong. Maka ni ialah untuk subset bagi K. Kita ada 4, 9, 14, 4, 9, 4, 14, 9, 14. Boleh ke? Cikgu besarkan sedikit. So B, so B kita ada lorekkan rantau yang mewakili P, P kesatuan dengan dalam kurungan Q bersilan dengan bukan R. Boleh. So dekat sini kita nak buat apa? Yang ni di bawah apa? Subset lah. Gabungan Cikgu, operasi. Ya. minta maaf, yang tingkatan ni berapa? Yang ni cikgu buat untuk soalan percubaan. Bukan. Tingkatan berapa ni yang kelas Yang ni sekarang? B. Kelas sekarang tingkatan 5. Oh, terima kasih. Sorry cikgu. Minta maaf. Okey, sama-sama. Okey. Okay. So kita nak lorekkan rantau mewakili. Ingat dia ni kalau untuk melibatkan gabungan operasi set, awak kena ingat bila ada UU ni maksud apa? Kesatuan. Dan N ni maksudnya persilangan. Tetapi kita nak buat yang mana satu ni cikgu? Kita buat mestilah yang ada di dalam kurungan. Yes, gabung. So bila gabung kita mesti buat yang ada di dalam kurungan dahulu. So maksudnya kita mesti tengok Q bersilan dengan pelengkap R. Maksud R prime ni ialah apa? Bukan R ataupun selain daripada R. Jadi yang mana? Q. Kita tengok dulu. Kalau cikgu suka tanda. Maknanya, tengok guna warna merah ni cikgu tanda untuk kawasan Q. Kita cari bukan kawasan R. Maksudnya ni, yang bulat ni kawasan R. So selain daripada R, kita tanda yang ni dan yang ini. Boleh. So yang mana bersilang dekat itu. So maka kita padam yang satu. So cari tempat bersilang. So maka baru kita tengok P. Kita tandalah P balik. So P adalah yang mana? Kawasan ini. 1, 2, 3. So kita nak lorek yang mana? Yang ni pun kita lorek lah sebab ni melibatkan persilangan. Campur kesatuan dengan P. Cikgu kenapa R tu lorekkan juga? Sebab R tu di dalam apa? Set P. Boleh. So kesemua ni kita lorek. Faham ke? Jelas? Untuk 1B, 1A dengan 1B. So cikgu rasa kalau untuk nombor 1 ni tak ada masalah. Okay. So mari kita tengok kepada nombor 2. Nombor 2 ni semalam kalau siapa yang masuk untuk kelas tingkatan 4, bolehlah. Baru je kita bincang. Di mana ni ialah untuk melibatkan soalan teori dalam graf.
Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah graf. So, nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah. Okey, bucu ni melibatkan apa? Ingat, bucu ni ialah titik. Dia nak apa? Bilangan N. So, berapa bilangan bucu? Awak boleh bagi tahu jawapan. Ada berapa bucu? So, kita ada 1, kita ada 2, 3, 4, 5. So, bilangan bucu ialah 5. Ingat bucu ni mewakili titik di dalam graf. So, kita ada berapa titik tu? 1, 2, 3, 4, 5. So, ingat bucu ialah titik. Boleh? Yes, kita ada 5. Okey, sekarang bagaimana pula dengan tepi? Tepi ni yang mana di dalam graf melibatkan tepi. So, Cikgu padam. So, tepi ni awak kena ingat yang ni kita sambil-sambil imbas kembalilah. Kita jawab. You all tak lama lagi. So, tepi ni kalau di dalam graf dia melibatkan garis ataupun garis yang menyambungkan bucu ke bucu. Maksudnya, inilah tepi, so kita ada bucu. Andai kata cikgu buat bucu A, bucu B. So, satu garis yang menyambungkan bucu A ke bucu. So, ni dikatakan tepi. So, sekarang kita ada berapa tepi? Tengok, ni 1. A ke sini 2. Yang ni 3. Yang ke sini 4. 5. Yang ni 6. Tengok, gelung ni melibatkan satu tepi. So, kita ada berapa? 7. Ingat tepi ni garis. Garis yang menyambungkan bucu ke bucu. Faham ke? Jelas ke? So, kita ada berapa tu? Kita ada 7. Bagaimana pula darjah? Apa itu maksud darjah? Darjah ni, kalau you all nak tahu, dia 2. Darjah adalah sama dengan 2 darab tepi. 2 darab bilangan tepi. So, kita tahu tepi dah ada 7. So, 2 darab 7 kita akan dapat 14. Tetapi tu kalau konsep melibatkan kita menggunakan pengiraan lah formula 2 darab tepi. Kalau awak nak ingat. Tapi macam mana kita nak fahami betul-betul yang mana satu ialah darjah? Darjah ni ialah bilangan. Bilangan dekat contoh bucu A ni kita ada berapa tepi. Contoh dekat bucu A kita ada 1 tepi, kita ada 2 tepi. Ni darjah. Maksudnya dekat bucu yang pertama kita ada 2 darjah. Dekat bucu B, andai kata cikgu buat B, C, D, E. Contoh cikgu buat. Dekat bucu B kita ada berapa yang menyambungkan tepi dia ni? 1, 2. Sebab tu kita buat 2 darab tepi. Maksudnya dekat satu bucu kita kali dengan 2. So tengok dekat bucu C, rasa-rasa ada berapa bilangan darjah dekat bucu C? Siapa boleh bagi tahu? Ada berapa darjah dekat bucu C ni? Dekat bucu ni. Cikgu buat anak panah ni. Yes, 3. Kalau tengok 1, 2, 3 tepi dia ada 3 garis. So, bilangan darjah dekat bucu C ialah 3. Okay, kita tengok dekat bucu D. So, D
kita ada berapa? So kita ada 1, 2, 3, 4. Boleh? Betul tak? 1, 2, 3, 4. Okay. Dekat sini, E ni, yang ni dengar baik-baik. Mungkin awak semua mungkin akan cakap, oh, ni 1, ni 1, 2, cikgu salah. Ingat, ni hanya special untuk berlaku hanya kepada, yang ni bulatan ni apa? Gelung. Awak kena semua ingat kalau gelung, bilangan tepi, N tepinya berapa? Ia melibatkan 2. Awak semua kena ingat. Kalau untuk gelung, tepinya ialah 2. Maka oleh kerana ni ada 1 gelung, so tepinya adalah 2, garis 2. Dan campur dekat ni 1. So dekat sini darjah untuk bucu E kita ada 3. Faham? Yang ni untuk darjah hanya gelung. Gelung, bilangan tepinya ialah, maksudnya darjah dekat gelung dia 2. Boleh? So, dapat tak 14? Kalau awak kira, 2 campur 3, 5. Campur 2, 7. Campur 3, 10. Campur 4, 14. So, dapatlah 14. Boleh? Faham? Okey. So, mari kita tengok kepada nombor 3. Yang ni, soalan ni, ingat balik ni topik tingkatan berapa? Ni melibatkan topik tingkatan 4, bab 7. Iaitu graf, gerakan. Ni ialah topik tingkatan 4. So, untuk pengetahuan awak, untuk graf ni, kebanyakan soalan melibatkan graf gerakan ni acap kali keluar. Cikgu perhatikan, cikgu tengok pada tahun lepas, banyak yang keluar. Kadang-kadang boleh jadi dia akan keluar di bahagian A. Boleh jadi juga dia akan keluar di bahagian B. So kalau bahagian B tu melibatkan banyak markah. So kalau keluar di bahagian A, kalau awak perhatikan, markahnya adalah 5 markah. Okey, mari kita tengok kepada nombor 3. Boleh? So, graf laju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan zarah untuk tempoh masa 80 saat. Okey. Sebelum kita tengok kepada soalan, cikgu nak recall balik di dalam graf gerakan, awak akan terdapat 2 graf. Cikgu letak kat sini. Graf gerakan, awak akan ada berapa graf? Melibatkan 2 graf. Di mana graf apa? Siapa boleh tahu? Satu dah ada. Laju melawan masa. Satu lagi. Siapa tahu graf apa? Siapa bagi tahu lagi? Satu ada laju melawan masa. Bagaimana dengan satu lagi? Graf apa rasa-rasa? Kalau ingat tingkatan 4 awak belajar 2 sahaja graf.
Di bawah graf gerakan lah. Cikgu stop sekejap cuba awak baca soalan, buat A dengan B. Okey, semua dah siap ke? Boleh tak jawab untuk soalan nombor 3? Okey. So, dekat sini graf gerakan sambil-sambil tu awak boleh take note kita ada 2 graf. Di mana graf pertama laju melawan masa dan yang kedua apa? Jarak. Awak ada jarak melawan masa. Ingat kalau melibatkan graf gerakan, okey cikgu buat dekat sini lah. Kita ada 2 graf. Satu, laju melawan masa. Dan yang kedua, kita ada jarak melawan masa. Okey, untuk pengetahuan awak, kalau graf laju melawan masa ni macam mana? Contoh, kita ada laju. Untuk paksi Y, laju. Manakala paksi X ialah masa. Manakala kalau jarak, paksi Y ialah jarak lah. Manakala paksi X masa. Contoh lagi. Bukan contoh lah. Okey, graf mesti akan ada apa? Kecurunan. Yes, masa bahagi laju. Betul tak? So, kita ada kecerunan. Okey, untuk graf laju, rasa-rasa kecerunan kita akan dapat apa? Kecerunan. Kecerunan ni nilai M, betul tak? Awak dah belajar ingat graf garis lurus. Contoh, kita ada satu ni, graf. So, kecerunan sama dengan apa? Ingat tak kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni formula kecerunan. Keluar tak yang cikgu tulis Oh lah, tak nampak.
Tak nampak. Sekejap. Oh, kenapa Okey, okey, jap. Tak nampak. Oh, patutlah cikgu tengok dekat sini. Jap. Hmm, Jap, cikgu. Jap, cikgu stop. Cikgu share balik. Sekarang nampak tak? Baru nampak. Okey, baru nampak Okey. So, cikgu ulang balik. Dekat sini, kalau graf gerakan kita ada dua. Yang pertama laju melawan masa dan jarak melawan masa. Okey, kalau laju melawan masa, ingatlah kalau paksi Y laju, paksi X masa. Kalau awak tengok soalan nombor 3 ni, laju untuk paksi Y, masa untuk paksi X. So nampak tak yang cikgu buat warna pink tu? Awak ingat tak kalau garis lurus, awak belajar graf untuk garis lurus, M, median, kecerunan. Bagaimana nak dapat kecerunan? Formula apa? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Betul tak? So dekat sini, kalau kita nak tahu kecerunan bagi graf laju melawan masa mewakili apa? Apa yang mewakili bagi kecerunan untuk graf laju melawan masa? Tengoklah, paksi Y lah laju per paksi X masa. Bila laju bahagi masa, kita akan dapat apa? Formula apa kalau laju bahagi dengan masa? Kita akan dapat pecutan. So, pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Maksudnya, pecutan ni perubahan. Betul tak? Y2 tolak Y1. Maka bila tolak akan ada perubahan lah. Perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. So kita akan dapat pecutan. So dekat sini kecerunan kalau untuk laju melawan masa kita akan dapat pecutan. So you all kena ingatlah bila dalam soalan dia cakap cari nilai pecutan ataupun kira pecutan untuk graf untuk 30 saat pertama. So awak kena ingatlah pecutan ni sama dengan apa? Perubahan laju bahagi perubahan masa. Maksudnya contoh pecutan untuk graf 30 nampak tak? Masa 30. Graf kita dapat menaik. Boleh nampak yang cikgu tulis ni 30 pertama. So kecerunannya macam mana? So tengok perubahan laju. Tengok dari kosong dia meningkat ke 65. Maksudnya 65 lah tolak kosong per dengan 30 tolak kosong. Tu kalau dia bagi soalan kecerunan. So awak kena ingat kecerunan ataupun pecutan ni di bawah laju melawan masa kita ada satu lagi nama lain iaitu apa? Kadar perubahan laju. Apa maksud kadar? Kadar mewakili masa. So maksudnya perubahan laju per dengan masa. Apa kita dapat? Iaitu pecutan. Sama juga maksudnya laju bahagi masa. Jelas ke setakat ni? Nampak tak skrin? Jelas? Faham ke? Yang cikgu explain ni, you all dapat tangkap tak? Okey. Tu kalau untuk di bawah laju melawan masa. Yang pertama, iaitu kecerunan dia sama dengan pecutan ataupun kadar perubahan
laju. Dalam laju melawan masa, kita ada dua perkara penting. Yang pertama dah cikgu bagi tahu. Perkara yang kedua, cikgu letak kat sini. Alamak cikgu, kalau tahu cikgu buat dekat nota satu lagi. So, yang kedua, apa dua perkara penting di bawah laju melawan masa? Iaitu kita ada luas di bawah graf. Apa maksud luas di bawah graf ni? Kalau awak perasan, ni cikgu padam dekat sini dulu yang mana graf kita? Contoh ni 30 saat pertama ni. Ni graf. Lepas tu mendata ni graf. Mendata ni ialah yang cikgu gariskan warna merah tu ialah graf. So, luas di bawah graf sama dengan apa? Jarak. Cikgu buat colour lain lah. Nampak cantik sikit. Iaitu sama dengan jarak yang dilalui. Maksud jarak, maksudnya bila kita soalan tanya, nyatakan jarak keseluruhan perjalanan bagi graf di atas. So bila ada mention jarak, dekat sini mana ada jarak? Ada laju, ada masa. So dekat sinilah kita nak gunakan apa? Luas di bawah graf. So maksudnya jarak yang dilalui ni sama dengan luas di bawah graf. Apa maksud luas di bawah graf tu cikgu? Nampak tak straight ni? Untuk graf kita ada graf 1, 2, 3. Laju untuk 3. Kalau tengok yang pertama ni, apa di bawah graf dia ni? Kita akan nampak bentuk segitiga. So ni yang dikatakan luas di bawah graf, iaitu nak dapatkan jarak untuk 30 saat yang pertama, kita boleh mencari luas di bawah graf, iaitu menggunakan formula luas segitiga lah, 1/2 darab panjang darab lebar. Maksudnya panjang ni 30, lebar panjang 65, lebar 30. So bila 30 darab 65, kita dapat 1000 bahagi 2. So maka jarak untuk 30 saat pertama ialah 975. Nampak tak contoh 1/2? Panjang ni 65. Darab lebar 30. So kalau you tekan kalkulator, awak akan dapat 975. So 975 ni luas di bawah graf ni sama dengan apa? Sama dengan jarak yang dilalui. Faham? Kalau tengok nombor 2, awak akan nampak apa nombor 2? Awak akan nampak segi 4. Ataupun contoh, kalau awak nampak tak apa lagi, you all akan nampak, kalau ditanya jarak yang dilalui keseluruhan, awak nampak bentuk apa ni? Trapezium. So maka cari je lah luas trapezium untuk keseluruhan perjalanan 80 saat. So kalau untuk luas ni, luas di bawah graf ni boleh jadi bentuk segitiga, segi 4, ataupun trapezium. So you all kena ingat lah, awak semua kena ingat formula segitiga tu apa, formula luas. Luas kena ada luas. Luas segitiga tu apa, luas segi 4 dan luas trapezium. Jelas? Faham? Okey. So, tu sahaja kalau untuk di bawah laju melawan masa. Dua perkara tu yang kita awak perlu tahu. Dua je. Ingat perkara penting kalau melibatkan graf laju melawan masa. Okey.
mari kita fokus kepada jarak melawan masa. Seperti awak tahulah, kalau paksi Y mewakili jarak, paksi X mewakili masa. Dekat sini awak akan dapat apa? Sama dengan bila jarak bahagi masa ataupun kecerunan. Mewakili apa? Kalau kecerunan, jarak bahagi masa. So, bila jarak bahagi masa, you all akan dapat laju. Sama dengan laju. So, laju sama dengan jarak bahagi masa. Alamak. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Satu lagi apa? Andai kata dia suruh cari laju purata. Kita ada dua je formula. Kalau untuk laju, satu, dua. Bagaimana kalau dia suruh cari laju purata? Maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Macam tu sahaja. Boleh. Siapa nak screenshot, boleh screenshot. Sebelum cikgu nak padam lah sebab kita nak buat latihan. Siapa nak screenshot, nak ambil nota, cepat-cepat ataupun nanti awak boleh tengok balik rakaman. Faham je lah sebelum kita pergi kepada soalan kita. Baru kita boleh jawab soalan. Cikgu padam So cikgu harap awak semua fahamlah yang ni secara ringkasan. Ringkasan pun ni melibatkan keseluruhan dah. Okey. So mari kita tengok kepada soalan pertama. Okey, kita baca baliklah soalan. Kita ada graf laju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan zarah untuk tempoh masa 80 saat. Maksudnya masa keseluruhannya perjalanan zarah dalam masa 80 saat. Kita ada tengok maknanya zarah bermula dengan kalau dengan masa kosong. Dia bermula dengan laju pun kosong. So bila 30 saat pertama, lajunya ialah berapa? 65 kelajuannya. So lagi bila bila untuk masa T pun kelajuannya 65. Bila 80 pun kelajuannya dia still lagi 65. Okey. Soalan dia A, hitung kadar perubahan laju dalam MS-2. Ingat kalau ni pecutan, hanya pecutan sahaja unitnya MS-2. Kalau jarak unit meter, kalau laju unitnya MS-1. Ingat dia nak apa? Kadar perubahan laju dalam MS-2 dalam 30 saat pertama. So mana 30 saat pertama? Kita cari masa lah. So 30 saat pertama. So dekat sini dia nak kadar perubahan laju. So cikgu nak tanya kadar perubahan laju. Apa kadar perubahan laju? Macam mana kita nak cari? Formulanya adalah apa? Kadar perubahan laju bersamaan dengan apa? Mewakili apa kadar perubahan laju ni? Mewakili kecerunan. So, formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Ataupun kadar perubahan laju ni iaitu pecutan. So, kadar perubahan laju, formula kecerunan, ingat tak? Sama dengan, jarak bahagi masa.
So bila jarak bahagi masa, ingat, nampak tak graf awak ni? Ingat M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Maksudnya 2, 1 ni apa? Final dengan initial. Maksudnya akhir, titik akhir dengan titik awal. Mari kita tengok. Dia bermula dekat titik apa? Kosong, kosong. Asalan. So dekat sini, berapa titik dekat sini? Iaitu X, Y, koordinat. So X-nya ialah apa? 30. Manakala Y-nya ialah 65. So titik dekat sini, cikgu dekat sini kenapa kosong? Ingatlah kosong asalan. Kalau asalan, koordinat kosong, kosong. So formula kita ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So dekat sini Y mewakili apa? Laju. Dekat sini cikgu nak baiki pembetulan Atira tu. Awak jawab jarak bahagi masa. Dia apa? Laju bahagi dengan masa. Kalau jarak bahagi masa tu di bawah graf jarak melawan masa lah. Kalau jarak bahagi masa, you all akan dapat formula laju. Sekarang dia nak kadar perubahan laju, iaitu pecutan. So Y ni mewakili laju. X ni mewakili masa. So maka Y2 macam mana nak tanda? So dekat sini X1, Y1. Dekat sini X2, Y2. So maka 65 tolak mana Y2? Mana Y1? Kosong per X2. X2 kita 30. So tulis 30 tolak mana X1? X1 sifar. Kosong. Jadi tolak kosong. So awak akan dapat 65 tolak sifar 65 per 30. Last final. Berapa? 65 bahagi dengan 30. Dapat berapa 65 bahagi 30? Dekat sini cikgu tak boleh paparkan guna calculator. Awak guna kira sendiri 65 bahagi 30 akan dapat yes, 2.166. So kalau nak ambil, ingat kalau awak nak ambil 3 tempat perpuluhan, awak kena tengok 6. Selepas 6 tu masih lagi nombor 6. Maksudnya awak kena bundar. Tengok nombor 6 tu besar daripada 4. Maka kena bundar lah. Awak akan dapat 2.167. Ni kalau nak ambil 3 tempat perpuluhan. Kalau 2, cikgu sarankan 2 sehingga 4 lah. Tapi lebih baik 2 atau 3. So maka jawapannya 2.177. Unit apa? MS negatif 2. So cikgu tulis dekat sini lah. 2.17 MS negatif 2. Jelas kenapa kena letak juga MS negatif 2? Tengok. Dalam MS negatif 2. Boleh? Jelas? Faham ke? Okey. Okey, B. Tengok B ni, soalan dia cakap hitung nilai T. Cikgu padam dulu.
Okey. Soalannya, hitung nilai T. Kita tengok T dekat mana? T dekat sini. Di bahagian masa. Dia cakap hitung nilai T jika nisbah. Ingat nisbah macam mana? Jarak yang dilalui dalam T saat pertama kepada bol kepada jumlah jarak yang dilalui dalam 80 saat ialah 1/2. Maksudnya, dia nak hitung nilai T. Dia mention pasal apa ni? Jarak. Cikgu cakap, kalau jarak di dalam graf laju melawan masa, dia melibatkan perwakilan apa? Ingat lagi tak? Tadi baru cikgu tulis. Macam mana kita nak cari? Kalau melibatkan jarak, dia mewakili sama dengan apa? Jarak. Sama dengan, kalau untuk graf laju melawan masa, jarak sama dengan, ingat, kalau jarak sama dengan apa? Ingat tak? Tengok, ni jarak. So, bagaimana kita nak cari T ni? Nak guna formula apa? Nak guna apa? Iaitu ia bagi jarak. Maksudnya, jarak T pertama kepada nisbah lah. Cikgu buat nisbah. Nisbah kepada jumlah jarak dalam 80 saat. So, bila berkaitan dengan jarak ni you all, tadi baru kita nak guna formula apa kalau melibatkan jarak? Kalau graf laju melawan masa. Cikgu padam untuk A. Iaitu luas di bawah graf. Ingat kalau jarak sama dengan luas di bawah graf. Jadi tengok dia kata, hitung nilai T jika nisbah jarak dilalui T saat pertama kepada jumlah jarak iaitu 1/2. Maksudnya nisbahnya ialah 1/2. Faham ke? Jadi kalau nisbah, so jarak T saat pertama. Mana saat pertama? Ni lah. So T pertama. So kita dapat graf apa ni? Luas di bawah graf. Bentuk apa tu? Tengok. Ni kita dapat kalau kita gabungkan. Ni dengan ni. So di bawah graf ni. Awak dapat graf apa ni? Bentuk apa? Bentuk trapezium. Awak akan dapat bentuk trapezium. Boleh? So, awak nak tengok lagi jumlah jarak dalam 80 saat pertama. Yang mana ni? Jumlah jarak dalam 80. Ni 80. Alamak. Ni 80. So, keseluruhan lah graf. So, awak akan dapat apa keseluruhan pula ni? Graf bentuk apa? Sama juga iaitu bentuk trapezium. So, bagaimana kita nak buat perkiraan ni? Tengok, jarak T pertama. Nisbah ni boleh kita tukar kepada per. Tengok cikgu bawa. Cikgu garis dekat sini. Maksudnya,
Jarak T pertama ialah boleh tak ni nisbah cikgu tukar kepada bahagi sama dengan jumlah. Nampak tak? Sama dengan jumlah jarak dalam 80 saat. Sama dengan, tengok berapa ni dia bagi? 1/2. Maksud 1/, ingat nisbah ni tukar kepada per juga, maknanya 1/2. So bagaimana kita nak selesai? Kan? Nak selesaikan ni ialah darab silang. Maksudnya formula jarak T pertama kita ada, ingat formula luas trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Maksudnya A tambah B darab dengan tinggi. Maksudnya hasil tambah sisi selari, kalau yang ini nampak yang cikgu lorek warna merah ni, maksudnya jarak untuk T pertama. Jelas So, mana sisi selari? Ni. Yang cikgu highlight warna biru dengan yang E ni. Tu ialah sisi selari. Kalau trapezium. Ingat selari yang straight tapi tak bersentuhan. You all kena ingatlah term selari, berserenjang. Kalau berserenjang 90 darjah. Yang ni selari. So, yang mana satu pula, kalau untuk tinggi cikgu, tinggi ni lah. Yang cikgu highlight warna purple. Itu tinggi. Maka mari kita buat formula. Formula jarak T pertama iaitu luas trapezium. 1/2 darab A tambah B darab T. Ataupun kita isi teruslah. So, A dia berapa ni? Jarak ni. Untuk ni. Jarak ni. Maknanya, kalau yang warna biru dekat bawah ni iaitu T. Betul tak? Betul tak T? T sahaja. Tambah dengan apa? Alah, cikgu kena perbesarkan ni. Sekejap. Sekejap Sekejap, ambil masa awak semua. Okay. So, kita tengok balik. Dekat sini, awak nampak. Okay, cikgu ulang. Formulanya nak kira ni ialah jarak untuk T pertama.
kita bahagi. Sebab kenapa? Nisbah. Jarak untuk dalam 80 saat. Nisbah dia ialah 1/2. So dekat sini, maka tengok formula jarak untuk T pertama kita dapat trapezium. So formula trapezium ialah apa? 1/2 darab hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi. Sama juga per. Untuk jarak 80 saat. Nampak tak yang 80 saat pun kita dapat trapezium. So sama juga formula iaitu 1/2 darab hasil tambah sisi selari darab tinggi. Sama dengan 1/2 nisbah. Datang dari mana ni cikgu 1/2? Datang daripada sini. Dia cakap dah. Dia dah cakap 1/2. Boleh. So maka kita isilah untuk T pertama 1/2. Yang mana sisi selari? Iaitu ni. Cikgu padam balik. Takut tak nampak. Buat sempat nampak. Ni. T dari sini. T dari sini. So contoh ni A, ni B cikgu buat. So A kita berapa? Dari mana? Dari 30 ke T. So jaraknya dari 30 ke T. Macam mana kita nak dapat? Iaitu T tolak 30. Tambah dengan berapa? B. Nampak tak dari 0 ke T. Maksudnya T tolak 0 iaitu T. Boleh. Darab dengan tinggi. Tinggi. So tinggi dia yang mana? Yang ini. Berapa tu tinggi dia? Tengok 0 ke 65. So maka darab 65. Apa? Cari pula yang untuk 80. Ni. 80 saat. Dia nak nisbah dari T pertama kepada 80. So maka formula kita akan dapat still lagi trapezium. So luas trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari darab tinggi. So sama. 1/2 darab. Tapi tengoklah. Yang mana A, yang mana P. So andai kata dari sini kita buat A. So dari 0 ke 80 B. So A dia tengok dari 30 sehingga 80. Berapa jarak dia? Siapa boleh bagi tahu? 30 sehingga 80 nilai A. Berapa? Yes, 50. Good. Kita dapat 50. So tambah. 50 tambah. Tengok. Sisi selari B dari 0 sehingga 80. Berapa jarak dia? 80. Darab dengan tinggi. Cikgu nak tanya. Tinggi untuk trapezium untuk 80 ni berapa? Berapa tinggi dia?
Yang mana tinggi? So yang ni atas dengan bawah sisi selari. Kalau tinggi yang mana? Yang ni juga. So berapa ni? Yang cikgu highlight warna merah. Yes, 65. Darab 65 sama dengan 1/2. So sekarang awak nampak tak? Kita dah tinggal ada bentuk macam ni. Macam mana nak buat ni? Ingat tadi cikgu cakap apa? Nak selesai ni kena darab silang. Maksudnya apa tu darab silang? Yang atas ni darab dengan 2. Maksudnya 2 darab 1/2 darab T tolak 30 tambah T darab 65. Sama dengan mana? Yang ni pula. Yang bawah ni darab 1. So kalau darab 1 tak menjejaskan apa-apalah. Just salin sahaja 1/2 darab. Tengok 50 tambah 30. Sorry, 50 tambah 80. Kita akan dapat terus apa? 130 kali dengan 65. Jelas? Tak susah pun. Nampak je panjang-panjang rumit lah ni cikgu. Bila awak faham, benda ni akan jadi senang. So nampak 2 darab 1/2 kita boleh potong. Terhapus. Maka T tolak 30 tambah T. T tambah T akan dapat 2 T tolak 30 kurungan darab 65. Sama dengan cuba selesaikan yang cikgu highlight ni. Selesaikan terus. Dapat berapa di sebelah pada sebelah kanan? You all dapat berapa? 1/2 darab 130 darab 65. Dapat berapa? Dapat tak 1/2 darab 130 darab 65? Yes, 4,225. So, kita akan dapat 4,225. So, nampak tak? Kurungan. Macam mana nak selesai? Ataupun awak nampak ni darab. Bila pindah 60 ke sana, dia akan jadi apa? Bahagi. So, maknanya 2T tolak 30 sama dengan 4,225 bahagi 65. Kalau tak nak kembangkan, pindahkan je. Nampak tak darab? Kalau melepasi sama dengan dia bertukar operasi. Dia jadi bahagi. So, kita akan dapat 2T tolak 30 sama dengan 65. Dapat tak 65? Betul tak? 4,225. Dapat Okey. So macam mana lagi? Pindah lagi sekali. 30. Nampak tak 30 ni kita nak T bawa lagi ke kanan. Dia akan jadi 2T sama dengan 65 tambah 30 tambah 30. So 2T sama dengan 65 tambah 30 95. So T sama dengan 95 bahagi 2.
2 iaitu 47,5. Hujung-hujung je jawapan cikgu tu. Jelas tak? So semua dapat tak? T sama dengan 47,5. Unit berapa? Siapa boleh bagi tahu unit T? Tengok T dekat mana? Kawasan mana? T kawasan masa. Jadi unitnya adalah saat. So jawapannya ialah cikgu bawa kat sini lah. T sama dengan 47,5 saat. Dapat? Dapat ke semua? Cikgu harap awak semua faham lah. Yang ni cikgu tunjuk langkah satu persatu lah. Ada jawapan yang awak boleh skip je. Tak perlu pun buat pengiraan ni. Macam ni awak boleh terus kepada jawapan. Sebab kenapa? Markahnya ialah 5 markah sahaja. Boleh ke? Oh, mohon SS. Boleh. Kejap cikgu. Okey. Okey, done. Okey, boleh kita teruskan kepada soalan seterusnya. Boleh Okey, mari kita tengok kepada nombor 4. Nombor 4, rajah 2 ialah gambar rajah van yang menunjukkan 80 murid. Menunjukkan 80 murid. Maksudnya jumlahlah yang bermain 3 jenis alat muzik dalam kelab muzik. Kita ada P, V, G. Awak tengok. Diberi bahawa P ni ialah murid yang bermain piano. Manakala G ialah murid yang bermain gitar. So V ni murid yang bermain biola. Okay. So, dalam kalangan murid, dalam kesemua 80 tu, terdapat 35%, maksudnya 35% yang bermain 2 jenis alat muzik. Tak kira lah, dia boleh jadi dia bermain piano dengan gitar dengan biola, ataupun biola dengan piano. Boleh? Okey, dan 55% murid hanya bermain satu jenis alat muzik. Boleh? Jadi, kita tengok soalan dia. Cari nilai X dan nilai Y. Kita tengok X berada di dalam P. Murid yang bermain piano. Jumlah bilangan murid yang bermain piano. Y ni murid yang bermain gitar V. Ni X. Ni ialah Y. Dekat mana kita boleh dapatkan? Macam mana kita nak buat tu? Okey. Cuba awak perhati apa maklumat yang diberi. Iaitu dia cakap dia bagi tahu 35% bermain apa? 2
alat muzik. Dan satu lagi, 55% hanya bermain satu alat muzik. Maknanya dekat sini, contoh, kalau 35% daripada apa? Daripada 80 pelajar bermain dua alat muzik. Maksudnya, dia kalau dua alat muzik, mestilah akan ada apa? Pertindihan ataupun persilangan. Cuba awak tengok dekat mana tempat yang dia bermain dua alat muzik. Yang mana sahaja. Okey, kita tengok Awak faham tak ayat cikgu? Takut ayat cikgu yang menyebabkan you all tak berapa jelas. Maksudnya dekat sini, kita tahu P ni yang bermain piano. V ni yang bermain biola. G yang bermain gitar. Kalau awak tengok yang mana, bahagian mana yang dia bermain piano P. Kita tengok yang mana P bersilang dengan V. P bersilang dengan G ataupun G bersilang dengan V. Maksudnya apa bersilang ni? Maksud bersilang ni, contoh seseorang pelajar tu dia bermain P. P tu apa tadi? Piano. Dia main juga V. Biola. Dekat kawasan mana? P bersilang. Hanya dua sahaja. Tengok tak? Maknanya X, kalau awak tengok. Sorry, X ni satu sahaja yang mewakili bermain piano sahaja. Awak tengok dahulu. So, dekat mana? Nombor 6. Kenapa 6 cikgu? Nampak tak? P bersilang dengan V. 6 sahaja. Cikgu, kenapa tak ambil 8? 8 ni tengok, dia bersilang ke tiga. Y ni, kenapa tak ambil Y? Y ni dia bersilang dengan V dengan G. Maknanya dekat sini Y, P bersilang V ialah mana? Cikgu buat balik. P, tengok kawasan P. Cari V. V mana V? V 6, 7, Y 8. So mana bersilang? 6. Kita nak 2. Cikgu kenapa tak ambil 8? Sebab 8 bersilang dengan V. So 6. So P bersilang dengan G. Yang mana sahaja yang bermain P dengan G? Iaitu 10. Y ni bila dia bersilang dengan V. Faham ke? Kenapa 6? Kenapa 10? Kenapa Y? Okey, semua faham. So, maka 6, 10, 6 ni ialah 35%. Maka, kita ada 35% bersamaan dengan apa? 6 campur 10 campur Y dengan berapa jumlah total? Pelajar. 80 orang murid. Maka apa kalau melibatkan sama dengan darab silang. So kita akan dapat 35 darab 80 sama dengan 100 darab dengan 16 campur Y. Boleh ke? Boleh ke kira jap Cikgu kena tambahlah satu lagi.
Cuba kira dapat berapa? So, 35 darab 80 sama dengan 100 darab 16 tambah Y. Dapat tak Y? Y sama dengan berapa? Darab masuk lah. Y sama dengan 12. So, maka Y sama dengan 12 murid. Faham tak? Sebab 35% ni yang bermain 2 alat muzik. Boleh? Okay. So, macam mana nak dapat nilai X? Y dah ada. X. Maka nak dapat nilai X. Maka nak dapat nilai X ni. Maka awak tahu 80 orang murid jumlah keseluruhan. Maka tolak sahaja. Maksudnya X sama dengan 80. Tolak berapa tu? 80 tolak dengan 16. Boleh? 80 tolak 16. Dapat tak nilai X? Berapa nilai X? Sepuluh. Sekejap, cikgu bagi kat sini. Inilah, kita buat dekat sini lah. X sama dengan 80 total. Tolak 6, tolak 7, tolak 8, tolak 10, tolak 16 dan tolak Y. Y tadi kita dapat 12. Maka dapatlah nilai X. Iaitu sama dengan 21 murid. Maka X sama dengan 21 murid. Ataupun kalau tak nak guna 80, awak boleh guna 55%. 55% ni adalah apa? Yang hanya bermain satu alat muzik. Yang mana sahaja? X. 16 tu 7. Yang ni lagi. X tambah 16 tambah 7 per 80. So, 55 bahagi 100, awak akan dapat 0.55. Sama dengan X tambah 16 tambah 7, 23 per 80. So, X tambah 27 sama dengan, ini darab. 0.55 darab 80. 44. So, X sama dengan 44 tolak 27. Sama. Alamak, ke tersilap cikgu ni, nanti tengok. 16 X 7. Sepatutnya akan dapat 21. 16 tambah 7. 23. Sorry. Dekat sini 23. So, 44
4 tolak 2, 3. 21 21. murid. Yes. Sama je. Awak boleh pilih. Nak senang 80. Awak dah tahu. Awak semua dah tahu jumlah keseluruhan 80. Tolak dapat 21. Ataupun guna yang kedua 55%. 100. Faham? Jelas Okey. Okay. Mari kita tengok satu lagi soalan last lah. Pun kita dah 9 nak dekat 40. Ada beberapa minit lagi, 10 minit lagi. So, kita tengok nombor 5. Ni berkaitan dengan apa? Garis lurus. Kalau ingat garis lurus, formula untuk dapatkan formula garis lurus apa? Y sama dengan mx plus c. Di mana y paksi y, x ialah x lah. So m ni apa? Cikgu, dia sama dengan garis keturunan kau? Yes. Keturunan. Sama dengan cari kecerunan. So m ni ialah kecerunan. Manakala c ni ialah pintasan. Pintasan apa? Pintasan y. Boleh? Okey. So kita tengok soalan. Rajah 3 menunjukkan garis lurus PQ, QR dan SR yang dilukis pada suatu satah kartis. So garis lurus QR adalah selari. Tengok. QR ialah selari dengan paksi Y dan PQ selari dengan SR. Okey, persamaan garis lurus SR ialah Y sama dengan 2X tambah 6. So, dekat sini, bila melibatkan, dia dah cakap siap-siap garis lurus PQ selari dengan SR. Bila selari, apa yang sama? Koordinat kau? Awak kena ingat, bukan koordinat. Kalau selari, apa yang sama? Iaitu kecerunan, nilai M. Sama. So dekat sini, dia dah bagi persamaan garis lurus SR. Kejap. So garis lurus SR persamaannya ialah Y sama dengan 2X plus 6. Soalan dia tengok. Soalan dia nak apa? Cari persamaan garis lurus PQ. Dia nak persamaan PQ. So kita tahulah kalau persamaan mesti Y sama dengan MX plus C. So Y, X. Dekat mana kita boleh cari? Kita ada koordinat. Tetapi ingatlah kecerunan macam mana nak cari? Kalau ada kedua-dua koordinat, kita boleh cari kecerunan. Andai kata dekat sini adalah 0, 0. Contoh. So kita boleh menggunakan kecerunan lah. Apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tetapi kita tak boleh menggunakan formula ini. Kenapa? Sebab kita tak ada koordinat. Kita hanya ada satu sahaja koordinat. Boleh. Tetapi dia dah bagi tahu PQ selari dengan SR. Bila PQ selari dengan SR, maknanya nilai kecerunan ialah sama. So dekat sini, Y sama dengan 2X plus 6. Berapa nilai M dia? Yang mana satu nilai M? 2. Yes, good. Iaitu 2. Kita buat perbandingan sahaja. Kita buat perbandingan. Maksudnya Y sama dengan 2. Y sama dengan MX. Tak nampak lah pula. So Y sama dengan MX plus C. So M apa? 2. So kecerunannya adalah 2. Maka yang pertama M untuk PQ
PQ ialah 2. Ingat, apa kalau dia cakap berserenjang? Bila berserenjang, maka dia akan jadi apa? Kalaulah contoh, yang ni mesti berserenjang. Contoh berserenjang dengan garis SR. Maksud berserenjang ni apa? 90 darjah. Contoh, cikgu ada PQ. Contoh SR. Contoh So, contoh PQ median ataupun kecurunannya 2. Apa akan jadi dengan SR ni? Berserenjang. Maksudnya M-nya adalah 1/2. Dia macam tu. Kalau selari kecerunan sama. Jelas So awak dah ada kecerunan. So kalau kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 2X plus C, kita tak ada apa? Kita tak ada nilai C. Macam mana kita nak cari nilai C ni? Untuk garis PQ. Guna Macam kalkulator. mana? Masuk Guna kalkulator. kalkulator. Macam mana nak cari, nak dapatkan C? Tengok, kita tak ada nilai Y, kita tak ada nilai X, betul tak? So dekat mana kita boleh dapatkan Y dengan X kalau nak dapat nilai C? Tengok koordinat. Yes, koordinat mana? Yang mana Tiga. koordinat PQ? 3 negatif 2, 2, iaitu 3 ni apa nilai X, negatif 2 nilai Y. So masukkan je lah. Contoh Y, 2X plus C. So Y kita apa? Negatif 2. Y tu bukan negatif 2. Betul tak? Y negatif 2. So 2. X kita apa? 3 tambah C. Maka nampak bila ada satu pun boleh ubah, kita boleh dapatlah C. Berapa C? Ni baru kita boleh guna tekan kalkulator. So negatif 2, 2 darab 3, 6. So C sama dengan 6 bawa ke sana. So positif bawa ke sana 8. So kita dah dapat C, kita dah ada M. So maka pergi balik Y sama dengan 2X tambahlah 8. So ni ialah A persamaan garis lurus PQ. Cikgu kalau tak tulis mula boleh tak? Tak boleh. Kalau awak tak tulis Y sama dengan 2X tambah 8, salah. Sebab kenapa dia nak apa ni? Soalan persamaan. Sebab tu Bukan cari C. Yes, bukan. Kenapa kita nak cari C dengan M tu? Sebab nak persamaan ni lah. Ingat, dalam persamaan mesti kena ada nilai gradient, nilai M dan nilai C. Sebab tu mula-mula yang pertama kena cari kecerunan dan kedua pintasan C. Baru boleh masukkan ke dalam Y sama dengan MX plus C. Faham? Faham cikgu. Okey. Boleh? Semua boleh. Okey, mari kita tengok B. B pula dia nak apa? Pintasan X bagi garis lurus PQ. Pintasan X ni macam mana pintasan X? Dia nak nilai yang memintas pada X. Ni. Yang memintas. Maksudnya yang memintas X tu berapa? Jadi bila dia cakap pintasan X, maknanya Y dia sama dengan berapa? Y-nya adalah kosong. Awak kena ingat, kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Kalau pintasan X, Y sama dengan kosong. Jadi B sama dengan, so mana formula PQ? Dah ada tadi. Persamaan PQ. Y sama dengan 2X tambah 8. So kita nak
pintasan X. So, kalau pintasan X, Y sama dengan Kosong. kosong. So, ganti Lepas saja tu Y cari X. kosong. Lepas tu cari X. Yes. Dapatkan X sama dengan berapa. Tu sebab tu namanya pintasan X. Kita nak nilai X. So kalau awak kena ingatlah kalau pintasan X, Y Dia kosong. Kalau nak cari Y, pintasannya kosong. Pintasan X nya kosong. Yes, betul. Okey. So X awak dapat 2X sama dengan negatif. Betul tak? Negatif 4. X negatif 8, sorry. So X sama dengan negatif 4. Maka pintasannya ialah negatif 4. Boleh? Boleh. Okay. Semua dapat? Maka okay. So masa dah pun 9.47. Cikgu stop lah. Boleh ke? So soalan lagi tak boleh ke cikgu? Okay, boleh lah. Mari kita tengok nombor 6. Satu lagi Okay. So cikgu tak kesian dekat awak lah semua. Cikgu tak apa. Okay, mari kita tengok satu soalan lagi. Nombor 6. Raja di bawah. Tengok. Raja di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan bagi Darren. Kalau tengok A, hitung aliran tunai bulanan Darren. So ni melibatkan topik tingkatan 4. Ingat lagi tak? Topik apa? Pengurusan kewangan. Bab last kali. Bab 10. Tak silap cikgu. Tingkatan 4. Ni melibatkan aliran tunai. Cash flow. Maksudnya, apa pendapatan kita? Awak ada pendapatan tetap dengan pendapatan tak tetap. Maksudnya tetap ni, contoh gaji bulanan awak bekerja bulan-bulan dapat 2,000. Tu pendapatan tetap. Pendapatan tak tetap ni maksudnya contoh awak menyimpan pada bulan ni 200. Pada bulan depan 300. Tu pendapatan tak tetap. Dan dalam cash flow juga aliran tunai kita akan ada perbelanjaan. Perbelanjaan ni maksudnya ni ialah aliran tunai keluar atau masuk. So perbelanjaan di bawah aliran tunai keluar. Keluar maksudnya bila kita membeli, kita berbelanja. Kita akan keluarkan duit. Betul tak? Tu yang dikatakan aliran tunai keluar. Kalau aliran tunai keluar, aliran tunai masuk pula adalah sejenis pendapatan. Maksudnya gaji, apa-apa hal yang kita buat, kita dapat pendapatan lah, gaji. So tu kita dikira aliran tunai masuk. Faham? So maknanya gaji ni untuk Darren dia ialah 3,200. Commission. Contoh dia buat apa ni? Dia dapat 350. Perbelanjaan tetap maksudnya fix. Setiap bulan dia akan mengeluarkan RM1,850. Maknanya ni perbelanjaan tetap dah. Memang untuk setiap bulan 1,850. Manakala perbelanjaan tak tetap 700. Boleh jadi bulan ni 700. Boleh jadi bulan depan 500. Tu maksud perbelanjaan tidak tetap. Tu ni simpanan untuk dana kecemasan 400. Jadi soalannya hitung aliran tunai bulanan Darren. So maksudnya kalau aliran tunai kita ada formula lah. Aliran tunai sama dengan
pendapatan ikut jumlah pendapatan. Kesemua pendapatan kita akan tolak dengan perbelanjaan. Faham setakat ni? Faham cikgu. Okey. So, dekat sini pendapatan. Yang mana satu bahagian pendapatan Darren? Gaji. Yes, gaji. Selain daripada gaji, apa lagi pendapatan Darren? Adakah gaji tu je ke? Tak. Apa lagi? Commission ke cikgu? Yes, iaitu commission. So di bawah pendapatan ni ialah gaji dan commission. So 3,200 kita tambah dengan 350. Tu ialah pendapatan Darren. Boleh. So maka kita akan tolak dengan tengok perbelanjaan. So perbelanjaan kita ada berapa jenis? Kita ada 2 jenis, iaitu tetap dengan tidak tetap. Maka kita campurlah dua tu. 1,850 kita campur dengan 700. Maka aliran tunainya cuba kira dapat berapa. Dapat tak? Sekejap cikgu. Satu lagi cikgu tertinggal. Tengok dekat perbelanjaan, apa lagi dia mengeluarkan wang? Selain daripada perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tak tetap. Simpanan untuk dana kecemasan tu. Yes, cikgu tertinggal yang ni. So dia keluarkan duit juga untuk buat simpanan sebanyak 400. Maka 400 tu pun di bawah perbelanjaan. So 3,200 tambah 350, kita akan dapat 3,550. Tolak 2,950. 2,950. 900 cikgu. Yes, RM600. Okey, dekat sini cikgu nak explain pasal aliran tunai. Aliran tunai, kita ada juga aliran tunai positif dengan aliran tunai negatif. Apa maksud? Maksudnya kalau ada soalan ditanya, jelaskan aliran tunai. Maksudnya kita kena jawab sama ada aliran tunai positif atau negatif. Maksud positif sekiranya pendapatan dia besar daripada perbelanjaan. Contohnya, kalau kita dapat nilai positif ni, ni nilai aliran tunai positif lah. 600. Nampak tak? Pendapatan dia lagi besar daripada perbelanjaan. Kalau dia suruh jelaskan ni ialah aliran tunai positif. Maksudnya dia dapat mengawal kewangan dia dengan baik. Dapat baki lagi 600. Bagaimana kalau dengan negatif? Negatif ni sekiranya pendapatan lagi kecil daripada perbelanjaan. Maksudnya nilai perbelanjaan lagi besar daripada pendapatan. Dia akan dapat nilai negatif lah. So negatif ni ialah aliran tunai negatif. Maksudnya akan bertambah hutang lagi. Faham? Faham Boleh? cikgu. Boleh. Okey, mari kita tengok kepada B. Jika komisen bulanan Darren dikurangkan ke 100. Maksudnya, tadi komisen
tengok komisen dia dapat 300 setengah. 300 setengah pula tu. 350 ringgit. Maksudnya jika komisen bulanan Darren ni dikurangkan kepada berapa? Dah jadi 100 RM100 ringgit. Dan apa? Jumlah perbelanjaannya meningkat sebanyak 30%. Sebelum ni perbelanjaan dia dua ni. Tetap dengan tak tetap ni, contoh kita buat andai kata 100%. Awak faham tak maksud 100% tu? Tak, cikgu. 100% ni maksudnya 1850 tambah 700. Maksudnya keseluruhan perbelanjaannya meliputi 100%. Tak apalah, nanti tak apa. Kalau tak faham, kita buat cara yang awak semua faham. Nanti, sekejap. Cikgu tak tidur lagi kah? Belum. Duk lagi lah. Kalau cikgu dah tidur, tak mengajar lah WhatsApp awak malam ni. Dah stop dah kita ni. Okay. So, mari kita tengok. So, maknanya perbelanjaan, tengok perbelanjaan ni meningkat kepada 30%. So, jadi kita kena cari apa? Tengok. Apakah yang berlaku kepada aliran tunai bulanannya? Maka kita kena cari pendapatan dengan perbelanjaan. So dia cakap perbelanjaan ialah meningkat 30%. Maknanya akan ada peningkatan. Cikgu nak tanya, jadi komisen Darren jadi berapa? Komisen Darren dah jadi 100 ringgit. Dia dah cakap jika komisen bulanan Darren dikurangkan ke 100. Maksudnya bukan tolak 100 daripada 350 dia kurangkan kepada 100. Maksudnya komisen Darren dah jadi RM100. Faham tak Yana? Okay. So, tengok kita berpatah balik kepada perbelanjaan iaitu meningkat 30%. Maknanya kita kena cari nilai 30% ni lah. Berapa 30% ni? So, 30% darab daripada jumlah perbelanjaan. Berapa jumlah perbelanjaan sebelum ni? Iaitu 2,009. Yang mana? 2,950 kah? Yes. Kesemua tu jumlah perbelanjaan. So RM 2,950. So awak akan dapat berapa RM dia? Nilai 30% tu dulu. 1 Ke 3? darab 885 cikgu. 885. Betul Okey. Tengok jap. Jap. Cikgu tengok balik.
Dekat sini, sorry cikgu suruh awak ambil 2,930, betul tak? Betul. 2,950 ni ialah termasuk sekali dengan simpanan untuk dana. So maka dekat sini dia just cakap jumlah perbelanjaan. Maka kita akan ambil perbelanjaan tetap dan hanya untuk tidak tetap. Boleh ke? So maknanya 1,850 tambah 700. Cikgu, simpanan dana tu bukan perbelanjaan kau? Maksudnya dia bukan di bawah untuk dari segi perbelanjaan. Boleh tak? Sebab tu untuk simpanan. Tadi kenapa aliran tunai 400 tu di bawah perbelanjaan, di bawah untuk keluar duit. Boleh. So ni dia nak hanya untuk perbelanjaan. So akan dapat 30 per 100 awak kali dengan 1850 tambah 700. Iaitu awak akan dapat RM765. Dekat sini cikgu tersilap. Ini jumlah perbelanjaan hanya untuk perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Okay. Boleh. So awak dapat 765, dapat tak semua 765? Kejap ikut. Okey, dapat. Kak, betul ke cikgu panggil nama awak? Betul. Betul. Dapat cikgu. Dapat. Okey, ni baru hanya nilai 30%. Jadi berapa jumlah dia untuk bulan jika dia meningkat 765? Maka berapa peningkatan dia? So maka RM 1850 tambah 700 tambah RM 765. Faham tak kenapa cikgu tambah perbelanjaan tambah 765? Sebab perbelanjaan tu dah meningkat kepada 700. Dia meningkat pertambahan, berlaku pertambahan, dia berbelanja RM765. Maknanya awak kena cari perbelanjaan pada bulan tu. So 850 tambah 700 tambah 765. So RM RM3,315. Daripada ni, kalau kita tambah 1850 tambah 700. Daripada perbelanjaan RM2,550, dia meningkat 30% tu, meningkat 765 kepada RM3,315. Faham ke? Faham cikgu. Dari 2,250 meningkat kepada RM3,315. So peningkatan dia tu sebanyak berapa? 30%. Boleh. Jadi sekarang kita nak cari aliran tunai dia. So aliran tunai yang baru. Barulah kesemua baki pendapatan kita tolak dengan kesemua perbelanjaan. Maksudnya senang je. Kalau tak faham pendapatan tolak perbelanjaan, awak tolak ke semua. Daripada gaji dia dapat, tolak komisen, tolak perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan tak tetap, tolak simpan. Kita tengok baki akhir. Nilai akhir tu. So dah jadi 3,200. Kita akan pendapatan dia campur dengan 100. Betul tak? Campur 100 sebab komisen dah tukar kepada 100.
Kita tolak. So perbelanjaan tadi 3,315. Kita campur 400. 400 tu apa? Simpanan. So maka awak akan dapat 3,300 tolak 3,715. So awak akan dapat dapat positif ke negatif? Negatif 415. Yes, negatif RM415 ring. So Ringgit. cash flow dia, aliran tunai dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Dah jadi jika komisen dia berkurang kepada 100, perbelanjaan dia meningkat. Maknanya waktu tu dia boros ni, tak ingat gaji berapa, dia tak ingat. Dah jadi cash flow-nya negatif. So dapat RM negatif 415. Boleh? Faham? Faham. Siapa nak SS boleh. So maka cikgu stop dekat sini lah. Boleh? So kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. So minggu hadapan kita akan sambung lagi soalan yang samalah. Cikgu dah nak praktiskan untuk kita tengok-tengok soalan percubaan. Boleh? So Boleh, cikgu harap awak semua faham untuk kelas kita sepanjang 1 jam 30 minit hari ni. So cikgu ucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan. So selamat malam. Kita jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama. Okey. Boleh bersuara. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Bye-bye, cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Good night. Good night.